Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. Tak belum sihat lagi Ustaz. Masih belum betul-betul sihat. Kita ni minggu yang ke-17, ke-18 lah kan. Dalam ni salah lah ni, dalam WhatsApp ni. Bukan 19 Ada lah. Baik. Saya tanda kehadiran dulu teman-teman. Sebab dah hampir beberapa bulan sudah lebih saya tak tanda kehadiran. Jadi saya tak Suara nak Ustaz pecah-pecah. 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 Tak clear. Kalau saya memang tak clear teman-teman. Cuba cakap lagi Ustaz. Tadi dia macam putus-putus. Sebab memang agak drop ni dia punya uploading speed. Oh. Tadi 2 kelas dia lah betul-betul sekejap. Oh, ni teruk ni teman-teman. Teruk Ustaz. Saya
Tak dapat dengar. Okey, sekarang macam ni? Sekarang? Betul. Putus-putus Masih. lagi tak? Masih lagi putus-putus juga. Sikit. So, masih putus-putus lagi tak clear lagi. Yang lain-lain sama juga. Saya okey Ustaz sini. Saya pun. Okey. Sebab tadi mula-mula memang saya check dia punya upload speed dia tak clear. Apa Ustaz jalan je dulu. Kalau tak okey nanti beritahu lah. Okey. Dia kalau upload ni 53 Mbps ni okey lah. Tadi tu dia satu je. Masa mula-mula tadi yang betul-betul satu. Sekarang ni dah naik dah jadi normal. Jadi biasanya kelas saya yang buat sebelum ni lebih kurang macam ni lah dia punya lajuan. Okay, tak apa nanti kalau terompan kalau ada lain tak clear apa semua terompan nanti boleh maklumkan sekali lagi terompan. Oh tu sangat baik dah Ustaz. Baik, kita sampai formula nombor 15. Dah habis ke belum? Dah Dah habis dah. Dah 16, naik 16. 16. Tapi di dalam grup kelas ada salah seorang daripada peserta berkaitan dengan contoh yang kita minta supaya ditangguhkan. Ya, sama ada badal atau sifat. Dia isu dia bila lepas isim isyarah ni terompan. Dalam formula tu lepas isim isyarah isim yang ada Alif lam. alif. Kita akan jumpa sebagai contoh perkataan hadza al masjid. Maka dia termasuklah dalam formula nombor 15 ni. Tapi dia akan jadi isu sedikit lah perempuan bila selepas hadza ni tadi ada apa? Hal lagi. Ada alif lam juga. Tapi isim Mausul. isim mausul. Baik. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, saya ambil satu contoh lain
kaitan dengan ayat ni. Saya cari contoh. Apa tu? Tahu boleh. Itu orang perempuan. Baik, kita jumpa yang Roban. Lepas hadza ada allazi ni. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Banyak tempat juga ya. Okey, kalau ikut daripada yang disebutkan oleh salah seorang peserta kelas, iaitu saya buka sekejap ya, Roban. Berkaitan dengan perkataan allazi yang ada di dalam Al-Quran yang terletak selepas hadza dalam contoh yang terakhir ya, dalam kelas minggu lepas. Formula nombor 15. Am ana khairum bin hadzal ladzi huwa mahin ya. Lepas hadza ada allazi. Yang saya kata suruh rujuk kepada formula nombor 47 ya. Okey. Baik. Ya, Tuan Haji Syamsul Bahrin ya. Okey, baik. Dalam rujukan beliau dia kata di dalam ayat yang dibincangkan tu allazi ni dia jadi apa? Allazi ni dia jadi apa? Isim mausul, jadi apa? Badan. Ya, ni. Dekat anak panah dekat tanda jari ni ya. Badan. Am ana khairum min hadza allazi. Allazi ni jadi badan. Okey, bermakna kalau kita kata dia badan. Hadza ni jadi allazi ni jadi badan. Maknanya kita guna formula nombor berapa? 15. Kita guna formula nombor 15. Kalau kita kata dia jadi Abang, abang sifat, tu dah tertangkap kan? Banyak semut. Tak tertangkap ilmu ni. maka kita akan gunakan formula nombor 40. 7. Minggu lepas saya kata ayat dalam ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir, nombor 7, muka surat 81. Hadza allazi tu dia lebih sesuai jadi sifat kan? Guna formula nombor 7. 7, formula nombor 47. Tapi yang dikongsikan oleh Tuan Haji Syamsul Bahrin dalam kitab I'rab Al-Quran disebut bahawa hadza tu bukan sifat, tapi dia jadi badal. Maknanya dia akan ikut formula nombor 15. Jadi macam mana kita nak kata yang mana satu? Kita nak pakai formula nombor 47 ke formula nombor 15? Begini tuan-tuan. Apabila kita jumpa perkataan yang dia tu menepati dua ciri. Maka kita akan lihat memang sebahagian tempat akan disebutkan bahawa dia boleh jadi kedua-duanya sekali. Maknanya dia diberi pilihan teropat. Saya bagi satu contoh dalam surah yang saya sedang ajar sekarang ya, kisah Nabi Adam AS dalam Al-Quran. Kelas hari Khamis esok. Ya, saya bincangkan minggu lepas ya. Saya jumpa ayat ni dalam surah Al-Isra. Ya. Qala ara'aitaka hadzal ladzi ya, hadza ni isim isyarah, betul? Kemudian alladzi isim mausul. Ada alif lam, okey? Baik. Jadi di dalam ayat ini terdapat kalau dilihat dalam rujukan disebut boleh jadi dua-dua.
Kalau kita guna formula nombor 15, isim yang ada alif lam, isim yang ada alif lam terletak selepas apa? Isim isyarah, dia akan jadi apa? Badal. Ini kita guna formula nombor 15. Tapi kalau kita kata dia allazi ni adalah sifat kepada hadza, kita guna formula 47 nanti. Yang saya kata nanti bila dah sampai ayat formula nombor 47, saya akan ulang balik contoh yang sedang dibincangkan ini, iaitu am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin, ya. Sini pun ada hadzal ladzi. Okey? Okey, baik. Jadi maknanya isim mausul selepas ma'rifah. Ya, hadza ni adalah isim ma'rifah. Kata nama yang terkhusus ataupun yang tertentu, isim yang spesifik lah, bila tunjuk tu kan dia spesifik. Jadi kalau isim mausul terletak selepas makrifah, dia dihukumkan sebagai sifat. Kita guna formula nombor 47. Ustaz, 47 ni dia kata isim isyarah selepas nakirah adalah mudhafun ilaih. So saya Ya, mana satu ni? dia nanti akan ada penerangan tambahan dia. Oh, okey. Penerangan tambahan dia tu muka surat seterusnya. Oh, Maknanya formula tu disuruh isim syarah tapi akan digunakan juga untuk isim mausul. Sebab tak apalah, nanti pergi dulu sampai contoh saya sebut nanti, saya suruh tuan-tuan puan tulis kan. Kat dalam buku buat catatan. Nanti bila sampai formula 47, saya akan ulang balik formula yang cuma apa yang saya nak cuba sampaikan sebab dah disebutkan dekat dalam grup WhatsApp. Baik. Kita akan jumpa sebahagian kalimah yang mana ada yang kata dia ni badal, ada yang kata dia sifat sebab melihat daripada sudut pandang yang berbeza. Okey, dan menggunakan formula yang berbeza. Okey, Allah. Macam contoh yang saya pernah sebut di dalam kelas yang lain, kelas hari Isnin. Siapa kalau tuan-tuan pernah belajar surah Al-Mulk, ni saya nak bagi satu contoh lain yang tak ada kaitan dengan formula ni lah. Tapi kalimah tu boleh dikatakan dengan dua sudut pandang. Bila tuan-tuan baca surah Al-Mulk, siapa di kalangan tuan-tuan pernah belajar surah Al-Mulk dengan mana-mana ustaz-ustaz yang lain? Saya tapi dah lama dulu Ustaz. Okey, ayat الذي خلق الموت الذي خلق سبع سماوات طباقا. Saya nak tanya, tibaqa tu dia jadi apa? Yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaqan, bertingkat-tingkat. Agak sukar soalan ni. Ayat 7 Okey, Ustaz. baik. Ni tibaqa. Saya ringkaskan Saya ringkaskan sebab saya tak nak takut panjang. Okey, khalaqa ni fa'il, dalam khalaqa ni ada huwa. Okey? Maknanya khalaqa ni fa'il dengan fa'il lah. Sab'a jadi maf'ulun bih. Perbuatan dia mencipta, yang mencipta dia iaitu Allah. Dia cipta apa? 7 langit. 7 ni adalah maf'ulun bih. Kemudian mudhaf Sab'a ni dia maf'ulun bih dan dia mudhaf. Samawatin mudhafun ilai. Ini pun ada nota. Sekejap, saya tunjuk nota saya supaya tuan-tuan nampak. Sekejap.
Okey, baik. Okey. Kita bukan nak belajar soal dulu Saya nak tunjukkan satu perkara lah supaya tuan-tuan nampak apa isu yang cuba diketengahkan Baik. Kalau fi'il madhi fa'il dia huwa merujuk kepada alladhi. Sab'a maf'ulun bih. Pada atas. Tak ada alif lam dan tanwin, dia mudhaf, samawatin mudhafun ilaih. Sekarang ni tibaqan nak jadi apa? Dia telah mencipta 7 langit bertingkat-tingkat. Sifat boleh, hal boleh. Dia telah mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Okey, terjemahan tu. Dia telah mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Betul ke? Terjemahan tu ada rasa janggal ke? Tak ada. Allah mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Ataupun satu lagi terjemahan, Allah mencipta 7 langit dalam keadaan bertingkat-tingkat. Dalam keadaan tu lagi sedap bunyi ni Ustaz. Lagi macam kena. Sebab dia 7 tingkat. Dia sifat kepada 7. Jadi di sini ulama kata tibaqan ni kita boleh buat 2 benda kat sini. Kenapa diberi atas? Kita boleh kata dia ni adalah hal. Hal ni adalah sesuatu yang menerangkan fa'il pelaku ataupun menerangkan maf'ulun bih. Hal ni apa benda? Dia menerangkan pelaku pembuat ataupun menerangkan maf'ulun bih. Ya. Okey. Perbuatan dia mencipta, yang mencipta dia merujuk kepada Al-Lazi iaitu Allah. Kemudian langit, 7 langit ni. 7 ni adalah maf'ulun bih. Yang bertingkat-tingkat ni apa benda? 7 langit tadilah. Jadi di sini adalah hal yang menerangkan keadaan langit maf'ulun bih. Ataupun kita boleh kata dia jadi sifat. Sifat kepada siapa? Sab'ah. Sab'ah ni maknanya dia boleh jadi mausuf. Mausuf dan sifat kena ada 4 persamaan. Pertama sama baris, 1. Hal memang tak ada masalah apa-apa teman-teman. Hal dia memang baris atas. Okey? Baik, tapi kalau kita kata sifat boleh ke? Yang pertama kita lihat baris sama 1. Yang kedua jantina. Sab'ah ni dia memang makna dia 7. Tapi dari segi bentuk dia ni dia anggap sebagai singular lah. Ya. Okey, tibaqah ni pun 1 juga. Kemudian jantina sab'ah ni tak ada tambah marbutah, tibaqah pun tak ada tambah marbutah, sama-sama muzakkar. Okey, nampak 1 baris sama, nombor 1. Nombor 2 jantina sama, bilangan sama, yang terakhir tanwin. Tanwin ni kenapa tak sama, boleh ke? Dimaafkan sebab dia nak jadi mudhaf, samawatin mudhafu ilaih. Apa syarat mudhaf? Kena buang tanwin. Okey, jadi di dalam perbahasan mana-mana perbahasan, tibaqan ini boleh diberikan salah satu dari siapa jawab hal betul, siapa jawab sifat pun betul. Okey, yang menciptakan 7 lapis langit, kalau kita kata dia adalah hal dalam keadaan bertingkat-tingkat. Ataupun kalau kita kata dia sifat yang telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Dari segi makna tak ada janggal sangatlah. Tak ada nampak pelik sangat. Maka di sini ulama kata tibaqan dia boleh jadi hal ataupun boleh jadi sifat. Maknanya rupa bentuk dia satu je. Tapi diberikan 2 alasan yang berbeza. Boleh faham tuan-tuan? Isu dia kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran sebenarnya. Dalam bahasa Arab, di luar Al-Quran pun ada. Kataan yang mana dia boleh diandaikan dengan kepelbagaian alasan. Baris tu kita kata kenapa dia berada atas? Kita boleh kata dia adalah hal ataupun kita boleh kata dia adalah sifat kepada sab'ah. Sab'ah berada atas, maka dia pun ikut berada atas. Okey. Jadi samalah. Saya nak tutup ni teman-teman. Dah ke? Dah? Dah.
Okey, jadi samalah dengan allazi yang kita sedang bicarakan. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Kalau tuan-tuan buka rujukan yang berbeza, mungkin tuan-tuan akan nampak ada yang kata di badal, ada yang kata di sifat. Ya, masing-masing ikut pandangan yang ada dan formula dia dua-dua ada. Satu formula nombor 12. Satu lagi formula nombor 47. Yang saya tak boleh cerita panjang lebar lagi sebab kita belum belajar formula nombor 27. Okey. Dan satu lagi ayat yang memang saya sedang bincangkan, yang saya kata di dalam surah apa? Surah apa? Surah kisah Nabi Adam. Saya ajar hari Khamis. Ni kita jumpa perkataan hadza, pada ada allazi, ya, di dalam surah Al-Isra ayat berapa ni? Oh, tak ada pula nombor ayat ni. 16 rasa. 116 ataupun 16. Baik. Jadi kalau dirujuk dalam kitab-kitab pun disebut allazi ni, dia boleh dianggap sebagai sifat pun boleh, badal pun boleh. Okey? Menggunakan formula yang berbeza lah. Wallahu a'lam. Okey, kita habis. Kita nak masuk. Nanti jangan risau ya tuan-tuan. Saya akan ulang balik contoh yang terakhir tu bila kita dah sampai formula nombor 43. Jadi kita nak masuk formula nombor 16. Isim bertanwin bertemu dengan fi'il akan menjadi mausul, fi'il akan jadi sifat. Berhubung dengan apa? Berhubung dengan isim ni jadi itu. Dia jadi apa? Isim bertanwin bertemu dengan fi'il, isim bertanwin ni jadi mausul, fi'il jadi sifat. Baik, kita tengok contoh dalam buku. Formula. Ya, isim bertanwin bertemu dengan fi'il akan jadi mausul, fi'il akan jadi sifat. Okey. Baik, kita tengok contoh yang ada di dalam belum bincang lagi kan yang ni? Belum. Marar tu aku telah lalu ataupun melintas. Marar tu aku telah lalu atau melintas di berhampiran dengan. Bi ni biasa terjemah berdengan je, tapi ada makna bi ni adalah memberi maksud berhampiran. Berhampiran dengan Muhammad. Tapi contoh ni kalau tengok dalam ralat ada apa-apa tak disebutkan? Tak ada. Tak ada. Tak ada ralat sini. Tak ada. Okay, tapi kalau kita guna contoh yang ni, terupan nanti saya tuliskan kat whiteboard kejap lagi. Okey, baik. Aku telah lalu ataupun melintas berhampiran dengan Muhammad yang qatalah dia telah membunuh abahu ayahnya ataupun bapa ayah atau bapanya. Qatalah dia telah membunuh abahu ayah atau bapanya. Aku telah lalu berhampiran dengan Muhammad yang dia telah membunuh ayah ataupun bapa
Ya. Sebenarnya formula ini kalau dalam bahasa orang Arab dia bukan kata isim bertanwin. Tanwin ni adalah simbol kepada apa sebenarnya? Bin am. Am. Apa beza tanwin dengan alif? Apa beza kataan yang ada tanwin dengan kataan yang ada alif lam? Min satu alif lam terakhir. Makrifah nakirah. Nakirah. Tanwin tu ada huruf yang sama. Umum dengan khas. Huruf yang sama tu. Tanwin ni sebenarnya dia merujuk kepada perkataan nakirah. Nakirah. Alif lam ni sebenarnya dia Makrifah. perkataan makrifah. Tanwin ni adalah simbol kepada perkataan nakirah yang umum. Alif lam adalah simbol pada perkataan itu adalah makrifah khusus ataupun spesifik. Definite, indefinite. Baik. Kalaulah saya tulis perkataan Muhammadun, perkataan Muhammadun ni makrifah, nakirah, makrifah ke nakirah? Makrifah. Nama khas. Makrifah ada 6. Pertama dhamir, Berus. lepas tu isim isyarah, isim mausul, nama khas. Tapi sekarang ni dia ada tanwin kan? Hmm. Jadi itulah isu dia. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab dia punya formula dia apa? Fi'il ataupun di dalam bahasa sebenarnya formula ni dia lebih umum tak khusus macam ni. Dalam bahasa Arab dia punya formula dia begini, jumlah selepas nakirah. Okay, dalam bahasa Arab formula asal ni saya sebut asal formula dalam bahasa Arab. Jumlah yang terletak selepas isim nakirah, jumlah ni dia akan jadi apa? Sifat. Bermakna isim nakirah ni jadi apa? Mau. Ini asal kaedah dalam bahasa. Macam mana orang sebut? Al-jumlah ba'da nakirah sifat. Jumlah ayat selepas isim nakirah menjadi sifat. Tapi Ustaz Ruzi telah menukarkan istilah jumlah ni kepada fa'il dan kita tahu bila ada fa'il kena ada fa'il. Gabungan di antara fa'il dengan fa'il itu akan jadi jumlah juga. Jumlah apa? Ini ya. Fi'liyah. Okey. Jadi apabila kita dalam bahasa Arab, kalau kita gunakan formula yang asli, maka kita tak akan ambil kalimah ni. Sebab kalimah Muhammadun ini, kalau kita guna yang atas, dia bertanwin.
Betul? Dia bertanwin. Maknanya dia boleh masuk dalam formula ni. Tak boleh teropan. Sebenarnya perkataan Muhammadin ini Muhammad ni walaupun dia bertanwin, tapi dia ni adalah apa? Dia ni adalah makrifah. Walaupun apa? Walaupun dia bertanwin. Okey, jadi isunya kat sini Muhammad ni. Dalam contoh tadi marartu bi Muhammadin. Okey, jadi dalam kelas saya yang lain saya tukarkan perkataan Muhammadin kepada rajulin. Ya, saya tukarkan perkataan Muhammad marartu bi Muhammad kepada marartu bi rajulin. Okey, sekarang ni bila sebut rajulin, dia makrifah ke nakirah? Nakirah. Adakah ia maksud rajulin lelaki seorang lelaki. Nama orang ke? Bukan. Okey, maka dia adalah contoh. Okey. Wah. Ya. Abah bi rajulin. Tapi kalau kita kata marartu bi Muhammadin, bi Muhammadin. Walaupun dia bertanwin teropan, tapi dia bukan nakirah. Itu konsekuensi ataupun itu kesan bila kita menukarkan kaedah yang asalnya adalah bahasa Arab, kita gunakan istilah yang lain, maka akan menjadikan akan berlaku kekeliruan pada sebahagian contoh. Okey, saya bukanlah nak mengatakan apa yang disebutkan dalam kaedah pusar ni adalah tak salah. Kalau teropan beli diagram yang baru, teropan dalam diagram yang baru ni dinyatakan dinyatakan bahawa apa dia formula dalam diagram yang baru, isim yang bertanwin bertemu dengan fi'il akan menjadi mausuf, fi'il akan menjadi sifat. Ia akan merangkumi isim nakirah. Dengar ditambah kat bawah tu, ia akan merangkumi isim nakirah bertemu dengan apa-apa jumlah selepas dia. Jumpa tak teropan? Jumpa. Kan ini formula baru, formula lama tak ada. Maksud saya bukan formula itu sama. Tak, diagram baru. Dalam diagram baru ada, dalam diagram lama tak ada teropan. Betul? Betul. Jadi dia kata apa? Ia merangkumi isim nakirah bertemu apa jumlah. Maknanya yang bawah ni lah. Jadi yang lebih tepatnya adalah bukan isim tanwin bertemu dengan fi'il, bukan. Yang lebih tepat dia adalah isim nakirah bertemu dengan jumlah. Ya? Jadi untuk tidak memeningkan kepala teropan saya dalam kelas-kelas saya yang lain, saya tukarkan perkataan Muhammad kepada rajul. Ya, barulah kena dengan tema nakirah. Potong apa tu lah bertanwin dengan bukan nakirah. Yang ni tak payah ubah lah. Yang ni teropan tak payahlah ubah. Biar je lah. Nanti ubah nanti mengganggu pula kan. Cuma teropan tukarkan contoh lah. Contoh ni sebab kalau guna contoh yang sama nanti teropan nampak ni tanwin. Tapi kat sini dia punya hukum dia lain teropan. Sebab formula nombor 15, formula nombor 16 ni dia punya pasangan dia formula nombor 30 yang kita belum belajar lagi. Dan inilah saya tunjuklah secara ringkas formula ni disebutkan dalam bahasa. Di sikit je dia punya beza dia, makrifah dengan nakirah, tapi dia punya dia punya apa kita panggil dia punya result dia tak sama.
Ya, jumal ni jumlah Jumlah selepas nakirah sifat. Ayat selepas nakirah dia jadi apa? Sifat. Selepas makrifah jadi hal. Formula nombor 34. Yang ni formula nombor 16. Jadi sebab itulah saya tak boleh pakai Muhammad tu. Kalau Muhammad, jumlah tu tak akan jadi sifat terupan. Fa'il tu tak boleh jadi sifat. Dia kena jadi hal. Sedangkan kita bincangkan tajuk yang ada, dia akan jadi sifat kan? Okey, terupan tengok dekat contoh ni je. Ni. Ni saya buat semua sikit. Terupan cuba tengok ya, ayat di atas dan di bawah. Yabtasim ni fa'il. Senyum Dua-dua fa'il. Yang atas ni dia terletak selepas makrifah ke nakirah rajulun ni. Nakirah. Dia jadi sifat. Yang bawah ni terletak selepas makrifah ke nakirah. Hal. Makrifah kan? Makrifah. Dari Islam. Maka yabtasim ni jadi hal. Ya. Yang ni formula nombor 34. Dia kalau ikut kaedah Arab dia senang je. Lepas nakirah sifat. Lepas makrifah hal. Jadi kalau kita tak nak tukar kalimah Muhammad ni terupan, maka dalam buku ni terupan kalau kita nak tukar perkataan Muhammad ni, maka kita tak boleh kata qatala ni fa'il ni jumlah ni dia jadi sifat. Tak boleh, dia kena jadi hal terupan. Formula nombor berapa? Formula nombor 34. Kenapa? Sebab perkataan Muhammad adalah makrifah, nama orang, bukannya nakirah. Okey, jadi untuk tidak memeningkan lagi kepala terupan, saya ambil contoh lain. Bukan saya ambil contoh lain, saya tukarkan. Saya potong perkataan Muhammad ni, saya buat perkataan rajul. Marar tu terupan janganlah pula nanti kata tak betul ke ni bagi komplain dengan Ustaz Rusdi ke? Betul ke ni Ustaz Mujahidin cakap macam ni terupan. Saya menghormatilah Jadi Ustaz Rusdi ada tujuan dia lah. Dia dia tukarkan makrifah nakirah tu kepada tanwin tu sebab mungkin tak nak menjadikan istilah-istilah yang heavy menyebabkan orang takut belajar. Okey. Tapi di dalam contoh ini kita tak boleh gunakan perkataan Muhammad lah sebab perkataan Muhammad ini dia adalah makrifah. Dia ada cara juga kita nak kata dia nakirah tapi lagi pening kepala terupan. Okey, aku telah lalu berhampiran dengan mana-mana Muhammad. Kita kata dia ni umum. Muhammad kat situ ada ramai orang nama Muhammad. Okey, nak Muhammad yang mana? Muhammad yang bunuh ayah dia. Lagi pening nak faham. Baik, jadi kesimpulannya saya tukarkan perkataan Muhammad dengan rajul. Okey? Nak faham saya kena tukarkan. Nak pandang. Dah Jadi saya nak jelaskan alasan kenapa saya tukar Muhammad kepada rajul. Sebab yang penting adalah apa terupan? Yang penting bukan yang ini. Bukan tanwin alif lah, bukan. Yang penting adalah nakirah dengan makrifah. Okey? Padahal Marar tu dalam buku ditulis apa? Kalau tak ada terupan tulis ini fa'il madhi, fa'il dia ana. Di rajulin qatala
apa? B haraf jar. Rajulin lepas haraf jar kita panggil isim Majrur. Sekarang ni dia makrifah ke nakirah? Nakirah. Dia jumpa dengan PN. Sebenarnya bukan PN ni jadi sifat jumlah. Bukan PN. Aku telah lalu berhampiran dengan seorang lelaki yang sifat dia apa? Membunuh je ke? Tak faham. Bukan tak faham lah, tak lekat. Bunuh apa benda? Bunuh ayah dia. Oh. Kalau kita kata membunuh, guna apa? Bunuh nyamuk. Okey. Bunuh ayah. Jadi pelik lah. Okey. Baik. Jadi maknanya menjadi sifat ni bukan kalimah fi'il dia je tuan-tuan. Jumlah ni. Ya. Qatala ni fi'il apa? Qatala ni fi'il madhi. Ya, fa'il dia siapa? Fa'il dia dalam dia iaitu huwa. Rajulin. Huwa ni kita kata fa'il ni bagi depan dia sama ada bagi depan ataupun dhamir di atas sebunyi. Huwa rujuk kepada siapa? Rajul. Majrur. Kemudian jumpa fa'il dengan fa'il kita cari maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Ada alif lam dan lam tawin mudhaf. Mudhafun ilaih. Jadi sifat dia ni bunuh aja ke? Aku telah lalu berhampiran seorang lelaki yang membunuh. Adakah fi'il ini aja jadi sifat? Bukan fi'il tuan-tuan. Jumlah fi'liyah ni. Jumlah fi'liyah ni daripada mana? Daripada qatala. Fi'il campur fa'il campur maf'ul bih dia semua sekali lah. Jumlah ni yang akan jadi apa? Ayat ni yang akan jadi jumlah. Jumlah fi'liyah ni yang akan jadi Sifat. sifat. Okey. Bermakna rajul juga akan jadi Mudah. mausuf. Masuk. Kalau kita tukar, kalau kita state, Ustaz saya tak nak tukar lah contoh. Saya nak guna yang asal. Muhammad tu bukan nakirah, dia makrifah. Maka jumlah ni bukan sifat, tapi jumlah ni jadi hal. Formula nombor 34 nanti. Pun sama, saya nak, Ustaz ada beza ke? Dari segi makna. Nanti sampai formula nombor 34, saya ceritakan beza di antara jumlah ni jadi sifat ataupun jadi hal. Nanti kita tengok terjemahan dia lebih kurang aja. Makna dia macam lebih kurang aja. Boleh dapat ke ni tuan Rahmat? Saya risau takut tak dapat. Boleh? Boleh. Yang lain-lain? Boleh. Okey, cuma dalam buku tu dia ada beberapa contoh supaya nak tunjukkan bahawa yang ini contoh pertama ni fokus dia isim nakirah ni dia baris apa? Baris bawah. Contoh yang kedua nanti isim nakirah tu dia baris atas. Saya kat bawah tu dalam buku tadi sebut isim bertanwin berbaris atas. Masuk. Contoh yang ketiga nanti isim yang bertanwin itu berbaris depan marfu. Okey? Baik, contoh yang berikutnya kita tengok dalam buku ya. Yang ni dah ke tuan-tuan? Kalau saya nak padam yang ni nanti habis masa lama. Ya, saya tulis aja kat dalam buku. Dah. Dah Yang ni dah? Betul? Dah. Okey, contoh yang kedua. Hadam tu baitan. Hadam tu aku telah merobohkan. Cakap Melayunya hadam lah. Menghadamkan makanan. Menghadamkan maknanya memproses menghancurkan. Hadam tu aku telah merobohkan. Menghancurkan baitan rumah yang
Banahu Aliyun telah membinanya ataupun membina akannya Aliyun oleh Ali. Telah membina akannya oleh Ali. Adam tu fa'il Adi madhi, fa'il fa'il dia ana ana. Dia jumpa fa'il dengan fa'il, kita cari maf'ul bih. maf'ulun bih, baitan maf'ulun bih lah. Okey. Dan di sini dia baris apa? Baris Masuk. Kemudian dia isim yang bertanwin ataupun dia ni adalah isim yang bertanwin ataupun nakirah isim yang bertanwin ataupun nakirah berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan fi'il. Maka isim yang bertanwin ni dia adalah maf'ul bih dan dia akan jadi apa? Dia akan jadi mausuf. Kemudian banahu bukan banahu macam atas tadi. Oh, saya belum bincangkan lagi Okey, bana ni adalah fi'il madhi. Bana fi'il madhi. Hu jadi maf'ulun bi, formula nombor 2 di MDF maf'ulun bi. Domer melekat dengan fi'il akan jadi maf'ulun bi. Ustaz tak lekat pun ni. Lekat ke tak ni, Tuan Rahman? Aliyun tak masuk ya. Alif ni tak disambung dengan huruf lepas dia Kalau sambung juga jadi huruf lam dia tak jadi huruf alif Okey, jadi formula nombor 2 maf'ulun bih, kemudian aliyun jadi fa'il. Okey, gabungan fi'il campur fa'il campur maf'ulun bih, jumlah apa? Dia Jumlah fi'liyah ni lah yang akan jadi apa? sifat kepada isim Dia akan jadi sifat kepada baitan. Inilah dia punya maksud dia. Nampak isim yang bertanwin ataupun nakirah bertemu dengan fi'il, apa yang berlaku? jumlah fi'liyah itu menjadi sifat. Baik, fi'il ni ataupun jumlah ni akan jadi sifat, isim yang bertanwin ni akan jadi apa? Mausuf. Aku telah merobohkan rumah yang Ali telah membina akannya. Ya, aku telah merobohkan rumah yang Ali telah membinanya. Okey. Baik, jelas ke, Rahman? Jelas. Ayat contoh yang berikutnya. Allah. Safara telah bermusafir. Safara telah bermusafir. Fi'il madhi Talibun fa'il. Talibun, pelajar lelaki itu.
Talibun pelajar lelaki itu. Pelajar lelaki itu. Pelajar lelaki. Saja. Tak payah letak itu. Telah bermusafir. Pelajar lelaki. Tazawwaja yang dia telah berkahwin. Tazawwaja dia telah berkahwin. Yang ni kita letak kat tengah aja. Ya, talibun pelajar lelaki yang tazawwaja dia telah Kahwin. berkahwin bila tu? Yaumul ams semalam. Tazawwaja dia telah berkahwin yaumul ams semalam. Telah bermusafir seorang pelajar lelaki yang dia telah berkahwin semalam. Baik. Dalam ayat ni, safara fi'il madhi, talibun ni adalah fa'ilah ya. Dalam masa yang sama, dia adalah isim yang bertanwin bertemu dengan apa? Jumlah fi'liyah. Bertemu dengan fi'il. Okey, jadi isim ni dia jadi apa? Isim ni dia jadi mausuf. Tazawwaja ni apa benda? Tazawwaja ni fi'il mudhari'. Bukan. Bukan fi'il mudhari'. Fi'il madhi. Walau. Cak Roman. Tazawwaja ni dia bukan fi'il mudhari' dia fi'il madhi sifil 9. Tafa'ala. Jangan keliru dengan huruf ta tu ya. Jangan sebab dia tengok ta kita kata dia fi'il mudhari'. Sifil 9. Fa'il dia siapa? Ya. Wah. Fa'il dia huwa. Huwa rujuk kepada siapa? Talibun. Talibun. Okey. Jadi sama juga di sini kita jumpa isim yang bertanwin. Maknanya di sini adalah isim nakirah Talibun ni bertanwin ataupun lebih dengan erti kata yang lebih tepat adalah isim nakirah bertemu dengan apa? Bertemu dengan fi'il. Jadi fi'il ni akan jadi apa? Sifat. Tapi bukan fi'il aja lah, semua sekali lah. Ya, tazawwaja dan lain-lain sampai habis. Semua akan jadi apa? Sifat. Ya, jadi sifat dia ni semua sekali lah jumlah ni lah. Tazawwaja yaumal amsi. Jumlah fi'liyah ni. Jumlah tazawwaja amsi ni. Jumlah ni akan jadi apa? Jadi sifat kepada siapa? Kepada talib. Okey, boleh faham? Ada soalan? Tak ada. Yang ni tuan-tuan pernah belajar tak? Na'at mufrad, na'at jumlah, na'at sababi, na'at hakiki. Belum. Tahu. Na'at syibih. Na'at. Separuh. Belum belajar Ustaz. Tak tahu. Mausul dan sifat dalam bahasa Arab juga betul maksudnya. Oh, na'at, mausul dan sifat. Na'at ni nama lain dia adalah sifat. Mausul dan sifat tu belajar. Sifat. Na'at sebut na'at kan. Tapi tak belajar hakiki semua ni. Sikit-sikit lah. Nama ambil sifat.
Sifat terdiri daripada sifat ataupun naat mufrad bukan ayat. Yang kedua naat jumlah, iaitu sifat dalam untuk jumlah ayat. Bukan jumlah. Mufrad bukan jumlah lah. Lawan dia adalah jumlah. Okey. Kita ketak jawapan. Mufrad ni senang je lah. Dia punya sifat tu dalam bentuk bukan ayat lah. Lawan dia ada sifat datang bukan dalam bentuk ayat. Ada sifat yang datang dalam bentuk ayat. Okay. Okey, kita tengok contohnya. Dan naat mufrad ni satu kalimah lah ataupun bukan satu ayat, bukan jumlah lah. Maknanya lepas sesuatu perkataan yang nak jadi mausuf tu, kalimah lepas dia tu bukan jumlah fi'liyah, bukan dia ismiyah, maka dipanggil naat mufrad. Okay. Dan naat yang mufrad ni yang satu ni dia ada dua. Satu naat hakiki, ya, yang kedua sababi. Ja'a rajulun mahirun, telah datang seorang lelaki yang mahir. Telah datang seorang lelaki yang mahir. Siapa yang mahir? Soalan lagi. Seorang lelaki. Tapi kalau kita lihat yang di bawah, ja'a rajulun mahiratun ummuhu, telah datang seorang lelaki yang mahir ibunya. Oh, ibunya mahir. Jadi yang mahir betul-betul lelaki tu ke ibu dia? Ibu dia. Baik, jadi sebenarnya mahir ni bukan sifat pada rajul. Ibu. Betul tak? Tapi dalam i'rab ataupun dalam alasan baris, kita tetap akan kata mahiratun sifat kepada rajul. Jadi itulah isu dia, teman-teman. Okay. Baik. Jadi apabila sifat itu dia betul-betul sifat kepada sebelum dia tu, maka dipanggil sifat ataupun naat hakiki. Tapi kalau dia menjadi sifat bukan kepada dia, kepada seseorang yang ada kaitan dengan dia, ya. Telah datang seorang lelaki yang mahir ibu dia. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini sebenarnya yang mahir ni bukannya rajul. Yang mahir adalah mak dia. Maka yang ini kita panggil apa? Naat sababi. Sila. Ya, dia bukan sifat direct kepada seseorang tu, dia sifat kepada seseorang yang ada kaitan dengan orang yang bertahu. Boleh faham ke? Baik. Okey. Macam inilah teropan. Nak faham. Saya lihat sebuah rumah yang cantik. Apa yang cantik? Rumah. Maknanya cantik tu sifat betul-betul kepada kalimah perkataan rumah. Saya buat satu contoh lagi. Saya melihat rumah yang cantik halamannya. Sekarang ni yang cantik apa? Halaman. Rumah ke halaman? Halaman. Baik. Jadi yang kedua ini, tapi halaman tu duduk kat mana? Dalam rumah tu juga kan?
Jadi dia bukan sifat direct kepada dia, dia sifat kepada sesuatu yang ada kaitan dengan dia. Iaitu kita panggil na'at sababi. Okay. Oh. Kalau na'at hakiki ni dia memang betul-betul jadi sifat kepada sebelum dia, kepada mausuf. Bila ada mausuf, sifat kan? Nah, dia betul-betul sifat kepada orang tu. Oh, fahamlah Ustaz. Boleh faham? Contoh Ya, lain dia ada tadi ada seorang lelaki tadi datang seorang lelaki yang handsome. Siapa yang handsome? Lelaki tu lagi sendiri. tu. Tapi kalau saya buat ayat satu lagi, tadi ada seorang lelaki, tadi datang seorang lelaki yang handsome ayahnya. Ayah Siapa yang dia tu. handsome? Ayah. Bukan lelaki tu. Ayah dia yang ada kaitan dengan lelaki tadi. Itu kita panggil sifat sababi. Boleh faham? Uh, Itu beza antara hakiki dengan sababi. Tapi perbahasan yang ini tak payahlah nak disebut secara loudly, secara kuat. Nanti bila sampai kat sini sababi ni kan ada orang yang tersilap dengar ataupun dia ambil luar konteks. Dia dah fikir bukan. Okay. Jadi sama macam atas dengan bawah ni sama je. Cuma beza dia yang mahir tu lelaki tersebut, tapi yang bawah ni yang mahir bukan lelaki. Ibu yang ada kaitan dengan si lelaki tadi. Okey. Jadi terjemahan dia terlampau kena terbalikkanlah. Seorang lelaki yang mahir telah datang. Kat bawah ni seorang lelaki yang mahir ibu dia. Jadi ibu dia tu yang mahir telah datang. Okey. Dan sifat ni pula dia boleh datang dalam bentuk ayat. Telah datang seorang lelaki yang kampung dia cantik. Apa sifat kepada lelaki tadi? Kampung dia cantik. Kalau jumlah fi'liyah pula, ini jumlah ismiyah ni terompat Lepas rajulun ni, qaryah ni, kampung ni fi'il ke? Perbuatan ke? Kampung? Isim. Isim. Okey, jadi dia jadi mubtada, jamilah ni khabar. Yang mubtada khabar ni jumlah ismiyah jadi sifat kepada rajul. Okey, contoh lain ja'a rajulun darabal hayyah, telah datang seorang lelaki yang telah memukul ular. Telah datang seorang lelaki yang dia telah memukul al-hayyah ular. Baik. Jadi atas dengan bawah ni kita lihat qaryatuhu jamilah ni jumlah apa ni? Jumlah ismiyah jadi sifat kepada rajul. Daraba al-hayyah memukul ni fi'il kan? Jumlah fi'liyah pun jadi sifat kepada rajul. Bermakna tidak terhadlah jumlah yang nak jadi sifat ni kepada fi'il sahaja. Dia merangkumi keseluruhan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey. Jelas setakat ini. Ada soalan terobat. Dia. Ke tak faham? Sebab tu tak boleh nak tanya. Okey. Contoh susah terobat. Contoh yang lebih senang. Saya lompat-lompat lah Belakang dia. Ni lompat pergi masuk. Nanti kokok. Tu dia punya. Yang ni pun sama. Kita lompat contoh yang senang dulu. Contoh nombor 3. Nanti saya kodok balik contoh yang lain yang belum bincang. Kita better ambil contoh yang lebih senang kepada contoh yang lebih kita ambil contoh yang lebih senang, lepas tu boleh tengok contoh yang lebih susah. Baik. Wa syajaratan takhruju min turi sayla. Surah Al-Mu'minun ayat 20.
Mana surah Al-Mulk? Sekejap, tolong. Dan pokok yang takhruju, yang ia tumbuh di kawasan gunung Tur Sina, dan pokok yang ia telah tumbuh takhruju, ia telah tumbuh min Turi Saina, di kawasan Gunung Tur Sina, di kawasan Gunung Tur Sina. Sina, Sina, Sinai ataupun Sinai. Dan pohon yang ia telah tumbuh takhruju, ia telah tumbuh di kawasan di kawasan Turi Saina, di kawasan gunung Turi Saina, Tur Sina. Baik. Jadi kita fokus ke perkataan apa? Perkataan syajaratan ni. Ya, syajaratan ni isim yang isim nakirah lah ya. Isim nakirah ya. Tanwin. Bertemu dengan takhruju fi'il, iaitu jumlah fi'liyah. Baik, maka isim yang bertanwin ini jadi mausuf. Takhruju, dia akan jadi apa? Takhruju fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Fa'il dia Wah. bukan wa, hiya tuan-tuan. Guna ta ni tuan-tuan, fa'il dia hiya merujuk kepada syajarah. Kat sini dekat radat tu Ustaz ada dia tambah sikit. Tambah apa? Dekat syajaratan tu yang mausuf tu dimasuk dalam bracket kepada jannatin pada ayat sebelumnya. Lepas tu yang dekat fi'il mudhari' ni dia buat fi'il dan fa'il di bulan bracket jumlah fi'liyah, ia adalah sifat. Ditambah. Itulah. Itulah tambah aja. Okay, jadi fi'il campur fa'il ni semua ni jadi jumlah apa? Jumlah Fi'liyah. jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni jadi sifat kepada syajarah tadi lah. Okey, dan pokok yang tumbuh ataupun dia tumbuh di kawasan Gunung Tur Sina. Okey. Boleh, teman-teman? Okay. Contoh yang lain. Nombor 4 apa? Walakinni arakum qauman tajhalun, surah Hud ayat 29. Surah Hud ayat 29. Walakinni, tetapi aku. Lakin, tetapi, ni aku.
Lakin tetapi ni aku arakum. Aku nampak kamu semua. Walakin ni tetapi aku arakum, aku nampak kamu semua kauman tajahalun, kaum yang tajahalun jahil atau tidak mengetahui apa yang patut mesti diketahui. Kaum yang tajahalun jahil atau bahasa lainnya tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Okey, jadi kita fokus pada perkataan yang berkaitan dengan formula, iaitu apa? Qauman, isim yang bertanwin, ya, bertanwin. Maknanya dia adalah isim nakirah, ya, bertanwin bertemu dengan fi'il, Jadi isim ni jadi mausuf. Tajahalun ni fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Antum. Fa'il dia antum, dalam buku kat bawah ni ada sebut dah, Antum ni siapa? Kena tengok kisah lah nanti, Okey, saya pun tak pasti. Baik. Jadi fi'il campur fa'il ni, jumlah fi'liyah ni dia akan jadi apa? Jumlah fi'liyah ni dia akan jadi sifat. Okey? Jumlah ni dia jadi sifat. Tapi aku melihat kamu semua adalah kaum yang jahil. Dah, terlambat. Dah. Itu apa sih? Dah, Ya, dah. Rasul yatlu alaikum ayatillah. Rasul yang yatlu, dia membacakan. Surah Talaq ayat 11. Rasul yang yatlu, dia membacakan. Alaikum, ke atas kamu semua. Ataupun kepada, ke atas ataupun kepada kamu semua, ayatillah, ayat-ayat Allah. Rasul yang dia membacakan ke atas ataupun kepada kamu semua, ayatillah, ayat-ayat Allah. Okey. Dah, teman-teman? Ya. Jadi di sini perkataan nakirah dia adalah rasulan adalah isim nakirah bertemu dengan yatlu ni adalah fi'il. Jumlah apa ni yatlu? Jumlah fi'liyah. Okey, yatlu ni fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Hum. Hum. Oh, bila ada waw alif. Baik, fa'il dia adalah huwa. Ya. Huwa ni rujuk kepada Rasul. Rasul ni berapa orang turun? Rasul ni seorang ke ramai? Kalau ramai, Rusul. Tilkar Rusul. Kalau satu Rasul. Kalau Rasul, Ra tu beri atas. Rasul. Kalau jamak adalah Rusulun. Jamak dia macam ni, teman-teman. Rusulun. Yang teropan baca dalam juzuk 3 tu,
Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ayat pertama. Ar-rusul itu maksudnya rasul-rasul. Okey, dan jumlah fi'liyah ni dia akan jadi apa? Jadi sifat kepada rasulan. Okey? Last jawapan. Soalan? Ustaz, fi'il madi yatlu. Fi'il Yatlu. mudhari. Dia Mhm. punya wa alif tu bukan home ke? Kenapa huwa? Kenapa puan kata Romania Room? Sebab ada alif. Wa alif. Kenapa alif tu alif apa? Baik, kalau terompan buka diagram warna kuning, terompan cuba tunjukkan kepada saya tempat yang di hujung fi'il apa yang ada waw alif di hujung. Kuning ni. Yang hujung ni ada waw alif. Dekat fi'il mana? Satu dekat fi'il mana? Waw dia ada alif. Ada alif. Lepas waw dia ada alif. Fi'il mudhari' ada. Tak ada. Yang kedua dekat fi'il amal. Amal dia lah. Waw lepas dia ada alif kecil. Tapi tak ada pula. Waw media apa? Kalau fi'il amal waw media. Wah, ya. Kan soalannya alif ni dia ada kat sini aja ke? Tapi kat Antum tahu kan? Bukan fi'il mudhari'. Fi'il amal. Yang amal. Betul kan? Fi'il amal ada waw alif kan kat hujung. Kalau domain dia hantuk. Betul tak? Betul tak? Wow, alif ada. Antum. Ya, fi'il amal kalau hujung dia ada waw alif, domain dia apa sebelah kanan? Antum. Betul. Tapi ya tu, ya. Ya tu yang mudhari. Ya. Tak apa, sekarang ni saya bukan nak bincangkan yang celu ni lagi tuan-tuan. Kita bukan nak bincang yang celu. Saya nak bincang benda lain tuan-tuan. Itulah. Kalau fi'il amal tu lah. Antum. Kat fi'il mudhari' tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Saya sedang berfikir untuk cari jawapan yang sesuai untuk sistem sampai pada tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa fungsi alif ni? Bukan yang dekat yang celu yang dekat dua tempat ni. Ada siapa-siapa tahu tak? Wow, alif. Ulang balik Ustaz, tak faham, tak dengar. Apa fungsi alif kat hujung ni? Ini hujan lebat. Tu. Dia bukan apa namanya. Perut sakit. Ziyadah. Ziyadah, ya. Memang nama alif ni ziyadah. Apa fungsi dia? Dia ada fungsi ataupun tak ada? Ada Perut sakit kan? Bukan tak. Dia
Nama dia Ganti. ada Hilangkan dua kan? Ganti. Kedua. Berganti. Ganti nun. Berganti. Naib. Jumlah apa tu bilangan. Baik, bila kita jumpa perkataan yang ini tuan-tuan, yad'u, Ya dong. ya. Ada waw di ujung. Macam ni. Waw mati. Tapi ada alif tak tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Ya ada una. Hazaf nun. Kalau waw nun kena ada alif. Ini kena ada. Jadi alif ni dia dalam Al-Quran ni tuan-tuan. Alif ziyadah nama dia. Alif ziyadah ni dia biasanya ditambah di mana tuan-tuan? Dia akan ditambah satu di hujung sini. Dekat fi'il amar dalam resam Osmani. Sekarang ni saya membincangkan bukan tulisan biasa tuan-tuan dalam tulisan resam Osmani. Tulisan resam Osmani memang tak sama dengan tulisan biasa. Banyak tempat yang mana kalau kita lihat dalam tulisan biasa salihat macam ni dia ada salihat. Tapi tuan-tuan akan tengok dalam tulisan resam Osmani dia macam ni je. Salihat. Salihat. Dia tak ada ni alif panjang ni tak boleh. Solat ada tempat tulis solat macam ni, ada tempat tulisan solat dia macam ni. Dalam resam Osmani. Sekarang ni perbahasan bukan dalam tulisan biasa, tulisan resam Osmani. Okey. Yang ni nampak beza lah. Ni wow. Ini alif macam biasa, tapi bunyi sama. Wala. Jadi sekarang ni alif ziyadah ni yang ada dalam tulis yang mana di atas ni memang ada tanda bulat. Dia ada di beberapa tempat tuan-tuan dalam resam Osmani, antaranya adalah dekat fi'il amar dan fi'il madhi. Antara ditambah juga alif ni dekat mana? Dekat fi'il mudhari' yang hujung dia ada huruf wow, macam yang kita bincangkan. Yaj'u. Ya. Ditambah apa? Tambah alif ziyadah. Ya, fi'il mudhari'. Walaupun dia di sini melibatkan seorang ni, terubat. Yang suruh ni melibatkan dhamir apa? Dhamir wah. Wah. Kalau siapa yang biasa dengar terubat, alif ni antara tujuan dia dipanggil alif fariqah ataupun alif tafriq untuk membezakan kalimah itu jamak ataupun bukan. Bukan. Untuk membezakan dua itu merujuk kepada jamak ataupun bukan. Sebab itulah di dalam bahasa Arab, ya bila sampai dekat hum je, kena tambah alif. Walaupun dalam pembacaan alif tu tak ada function. Tak ada fungsi, tak ada dengar apa-apa. Beza kalau ada alif kena baca 6 harakat ke tak juga. Dia baca 6 ke, dia baca panjang pendek tu bergantung dengan selepas dia kan. Kalau tak ada apa-apa huruf hamzah, dia baca 2 harakat je lah asli. Kalau ada huruf hamzah, dia Ustaz tulis tadi apa nama fungsi dia tu tak ada fungsi. Alif ziyadah tu tak ada fungsi, tapi walaupun dia walaupun domirnya huwa ditambah alif ziyadah. Mana tadi Ustaz kata? Putih-putih. Baik. Tak pun macam ni lah terubat. Saya buat note dululah. Saya buat note nanti saya susun lah macam mana saya nak tunjukkan kepada ni next week Next week ni tentang apa? Tentang alif ziyadah. Next class. Alif ziyadah. Okay. Saya refresh balik ayat saya. Alif ziyadah
dalam kurungan tambahan, alif ziyadah ataupun dalam kurungan tambahan diletakkan di dalam beberapa tempat. Diletakkan di beberapa tempat di dalam Quran Lisam Utsmani. Alif ziyadah dalam kurungan tambahan diletakkan di beberapa tempat dalam Quran Ustaz Usmani. Lisam Utsmani. Bertujuan tak ada tujuan. Maksudnya apa? Tak. An, anja, anja. Tak dengar, tak dengar suara. Tak. Baik, yang pertama antara tempat-tempat yang dibuang alif adalah di mana? Tadi kita bincangkan alif ziyadah kan, bukannya alif azab bukan dibuang alif tapi ditambah alif. Ditambah. Yang pertama ditambah setelah fi'il yang di hujung dia ada salah satu ya, bukan pertama. Dia ada banyak tempat ditambah alif dalam Lisam Utsmani ni. Alif ziyadah ni antara dia yang pertama adalah di akhir fi'il mudhari' yang ada waw. Oh. Letak tempat Quran Ustaz Usmani. Dalam Lisam Utsmani je ada. Dalam tulisan biasa tak ada ni. Di akhir fi'il mudhari' Ada di akhir mudhari'. Di akhir yang mudhari'. ada waw. Yang di hujungnya waw lah. Yang di akhir Di hujung fi'il ni, mudhari' yang di hujungnya ada huruf waw. hujung huruf Contoh dia macam tuan baca di dalam Al-Quran di dalam perkataan yaslu, huruf waw. yarju, ya. Kalau siapa Tuan Haji Abdul Rahman Dr. Abdul Halim kan ada ikuti kelas Ustaz Zaki kan ada membincangkan surah Al-Kahfi kan, dan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir faman kana yarju, siapa yang dia mengharap, dia yarju kat sini dia punya dhamir dia buat sama macam ni. Kenapa berbuat alif? Sedangkan kalau dalam fi'il ni yang ada alif ni, dia ni ramai kan? Ramai tuan-tuan. Antum pun ramai, betul? Okey?
biasanya waw ni kenapa ada alif? Sebab nak menunjukkan waw tu jamak kebiasaan ni. Tapi dalam bahasa Osmani lain dia punya formula tu. Kita jumpa fa'il yang mana dia bukan melibatkan hu, tapi melibatkan dhamir huwa. Ya, contoh satu yang kita bincang tadi rasulan yatlu. Contoh lain di dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju. Contoh yang lain yad'u. Itu ada dalam bahasa Osmani. Ini semua bukan melibatkan dhamir hu, tapi dia melibatkan dhamir huwa. Tapi disebabkan ujung dia ada waw, maka ditambah alif ziyadah di akhir. Okey, nanti saya cuba carilah satu rujukan yang lengkap untuk saya terangkan kepada tuan-tuan tempat-tempat di manakah letaknya alif ziyadah. Maksud dia pun ziyadah pun maksud dia adalah apa? Tambahan kan? Maknanya ditambah sama ada tambah sengaja tambah ataupun tambah dari fungsi lah. Okey? Baik. Nanti saya cuba cari kalau ada susunan penerangan yang lebih lengkap yang sesuai untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan. Cuma hari ini untuk menjawab pada soalan tadi kenapa ada alif kat ujung, sedangkan kalau kita tengok dalam diagram tak ada kan? Dalam diagram tak ada ni alif ni. Untuk fa'il mudhari' tak ada alif, betul? Ada okey. Kalau dhamir huwa mana ada alif. Tapi itu adalah jawapan yang saya telah sebutkan tadi. Alif ni dipanggil nama alif. Alif apa ni? Alif ziyadah ni dia punya bulat dia macam ni tu. Ya, bulat dia yang ada bulat macam ni dalam bahasa Osmani, semua alif yang ada bulat macam ni dipanggil apa? Alif ziyadah. Tapi Ustaz, dia ada satu lagi bentuk kan Ustaz, yang lonjong sikit tu. Itu alif lain je. Dia tak Yang tu dia tak bunyi langsung. tapi fungsi dia pun lain lah ya. Yang lonjong panjang tu. Alif apa? Dia ada nama, ada istilah dia lah tu tuan-tuan. Dia cuma simbol tu lah simbol yang lonjong tu dia pada perkataan ana ana tu dibaca secara mungkin dia masuk dalam kategori alif ziyadah juga, cuma kaedah pembacaan dia ada sedikit beza tu. Beza. Okey. Jadi kita kena tengok balik lah macam mana contoh, kena lihat gabungan. Okey. Terima kasih Ustaz. Kalau wakaf baca panjang. Kalau Ya, itu adalah kaedah umum untuk alif ziyadah. Kalau kita wakaf baca 2 harakat, kalau kita sambung baca 1 harakat. Ataupun tidak dibunyikan lah, alif itu tak ada dalam sebutan. Okey, baik. Itu sajalah untuk hari ini. Nanti saya cuba cari balik lah maklumat tentang alif ziyadah. Ya. Baik, kalau ada penerangan yang lebih apa kita panggil lebih jelas supaya saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan semua. Okay. Saya pernah ajar tajuk ni dalam kelas yang lain tapi sebab dah lama tak jumpa. Jadi saya cari balik rujukan yang dekat saya ni dah hilang ke mana-mana. Okay, jadi saya nak kena study balik. Okay. Allah. Macam Ustaz Okey, baik. kalau dia wakaf sama masa kita teruskan dia punya tak tambah harakah tak? Kalau kita kalau kita teruskan bacaan tu ada alif ziyadah ni dia ada beza kan atau kita panjang dengan pendek? Ustaz ada sebut tadi kan saya tak perasan tak? Ada ya? Saya tak perasan tadi. Macam mana Ustaz? 2 harakat juga, 2 harakat juga kan. 2 harakat juga. kalau baca Tak 1 ada. harakat, kalau terus 1 harakat, kalau wakaf 2 harakat. Harakat. Terima kasih. Orang Arab sebut tuzadu waqfan wa tuhzafu waslan. Sebenarnya penerangan tu ada kalau terlampau buka kitab, terlampau buka Quran masing-masing. Sebenarnya ni penerangan ni dia lebih kepada penerangan tajwid sebenarnya ataupun penerangan macam mana kita nak memahami mushaf ataupun Rusam Osmani. Terlampau beli Quran yang Rusam Osmani tu yang cetakan yang autentik lah
Yang pencetak-pencetak yang Terkini. yang terkini, dan jangan ambil yang Indonesia punya, ambil yang Malaysia punya ke mana-mana lah. Yang penting ada Kita Cok tak ada. Jakim itu dapat buka kat bahagian belakang, kat belakang tu ada syarahan tentang alif ni. Sebenarnya okey, baik. Nanti insya-Allah saya akan cuba jelaskan lagi kalau ada kesempatan dalam kelas nanti. Okey, baik. Di dalam ayat ni ada contoh apa lagi? Banyak lagi contoh ni sebenarnya. Baik. Kita short form, kita fokus kepada apa teroban, kita fokus pada dua perkataan sajalah. Perkataan yang bertanwin dengan perkataan yang dengan fa'il selepas dia. Kita patah balik pada contoh yang pertama, ya, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Tidak datang kepada kamu berdua ataupun tidak sampai kepada kamu berdua ta'amun, makanan yang surah Yusuf, turzaqanihi, kamu tidak datang kepada kamu semua, tidak datang kepada kamu berdua, tidak datang kepada kamu berdua ta'amun, makanan yang turzaqanihi, kamu berdua Rezeki. diberikannya, tak payah terjemah rezeki tu, makanan yang kamu berdua diberikannya, ataupun itu je lah, kalau nak terjemah diberikan rezekinya nanti tak faham pula. Bukan tak faham lah, tak sedap ayat. Tidak datang kepada kamu semua makanan yang kamu diberikan kepadanya. Baik, jadi kalimah yang dibincangkan yang berkait dengan formula kita ni adalah ta'amun, Dia adalah isim nakirah, iaitu Tanwin. bertanwin, bertemu dengan apa? Bertemu dengan fa'il, turzaqani fa'il apa? Fa'il Mudhari'. mudhari' majhul. Ya, maka ta'amun ini sebenarnya kalau kita bincang satu-satu, ya'ti ni fa'il mudhari', kemudian kuma ni DMDF jadi maf'ulun bi, lepas jumpa fa'il dengan fa'il nak cari apa tuan-tuan? Maf'ulun bi, Ini saya patah balik contoh pertama, tuan-tuan. Okey. Bila jumpa fa'il dengan kita belum jumpa fa'il. Fa'il dia adalah ta'amun. Ta'amun adalah fa'il. Kemudian dia kaitan dia dengan turzaqanihi, sebab turzaqani adalah fa'il. Isim bertanwin bertemu dengan fa'il, maka turzaqanihi fa'il mudhari' majhul, naib fa'il dia siapa? Naib fa'il dia adalah huma. Huma ni dua orang lelaki yang masuk sekali lah dengan Nabi Yusuf. Kemudian hi ni akan jadi apa? Ini akan jadi maf'ulun. Jumlah ni akan jadi apa? Jumlah fa'liyah ni dia akan jadi apa? Sifat kepada ta'am tadi. Makanan yang macam mana? Makanan yang diberikannya kepada kamu berdua. Naib fa'il dia Huma. antuma. Maaf. Antuma. Maaf. Antuma. Okey, yang ini ta'amun dia adalah fa'il dan dia juga adalah mausuf. Okey, dapat ke? Boleh faham tak yang saya tulis ni? Minta maaf, tak apa dia. Kalau apa? Tulisan tu agak tak synchronize. Faham tak? Sebab saya bukan tulis dekat iPad, jadi tulisan tu susah sikit nak adjust. Saya tulis dekat skrin laptop. Okey? Dah? Ini?
Dah terumat. Dah saya kena berhenti dahulu lah terumat. Sebab kejap lagi nak keluar untuk ambil anak saya terumat. Kita sambung nanti insyaAllah dalam kelas akan datang. Dan kalau ada maklumat yang lain untuk alih ziyadah ni, nanti saya akan share dengan tuan puan lah. Tunggu insyaAllah kalau ada saya jumpa maklumat yang lebih mudah untuk dibahas, dibincangkan. Sebab saya pernah bincangkan tajuk ni sebenarnya dalam kelas saya yang lain. Dah lama dah. Saya kena study balik ataupun saya kena rujuk semua. Baik, kita berhenti setakat ini dahulu tuan puan. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يتلون الكتاب نزلة واحدة يحفظون ما فيه ويفقهون ويعملون به ويبلغون. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاجعلنا حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.